Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Salihah binti Azman Effendi. Hari ini saya akan menceritakan tentang adat perkahwinan pelik di luar negara. Seperti apa yang kita ketahui, perkahwinan ni adalah penyatuan dua jiwa pasangan yang dilambung cinta atau mereka yang dijodohkan oleh keluarga untuk sehidup semati bersama. Seringkali majlis perkahwinan akan meraihkan pasangan pengantin dengan acara dan majlis yang harmoni dan gembira. Namun, tidak bagi sesetengah negara dan kaum kerana terdapat adat pelik yang dikenakan kepada bakal pengantin sebelum pasangan tersebut bergelar suami isteri. Jadi hari ini, saya akan kupaskan beberapa negara yang mengamalkan beberapa adat pelik yang kita tak sangka-sangka. Yang pertama, upacara menangis kaum Tuja di China. Di China, si pengantin dan keluarganya akan menangis selama 30 hari sebelum menikah, iaitu sebulan sebelum. Kenapa ya? Mula-mula, calon pengantin wanita sendiri yang akan menangis. Dia akan menangis seorang-seorang. Lepas tu, dia akan menangis di bahagian ruang tamu rumah. Setelah 10 hari berselang menangis sendirian, ibunya yang akan datang menemani dan mereka akan menangis berdua. 10 hari berikutnya, si nenek pula akan menyusul ibu dan calon pengantin wanita. Nenek akan menangis bersama-sama mereka pula. Mereka akan menangis sekitar sejam saja sehari. Dalam sehari tu, dalam sejam je lah diorang nangis. Sementara itu, di 10 hari terakhir, barulah semua saudara perempuan calon pengantin wanita akan menangis sekali dengan si pengantin tu. Ada yang mengatakan kalau sang pengantin tidak menangis, maka dia akan jadi bahan ketawa serta bahan mainan sekampung. Bahkan, sampai pernah ada kes yang si ibu pengantin perempuan tu kena pukul pengantin tu sebab pengantin tu tak nak menangis sebelum proses pernikahan. Menangis saat pernikahan ni bukanlah berarti rasa sakit dan kesedihan, tapi itu juga mewakili rasa gembira dan harapan untuk kaum mereka. Ada yang kedua pula, pengantin tidak dibenarkan ke tandas, iaitu di Tudung Sabah. Bagi pasangan yang baru mendirikan rumah tangga, mereka tak dibenarkan menggunakan tandas selama 3 hari dan 3 malam selepas tamat majlis perkahwinan. Macam tak masuk akal kan? Itu sebenarnya suatu pengorbanan lah yang dilakukan oleh pasangan untuk memastikan perkahwinan mereka dijauhi penceraian, kecurangan dan kematian anak pada usia yang muda. Kiranya macam nak jauhkan dari bad luck lah. Pasangan pengantin ni hanya diberikan sedikit makanan dan minuman untuk mengurangkan keperluan penggunaan tandas, dan tingkah laku mereka ni akan diperhatikan oleh beberapa ahli keluarga yang lain supaya peraturan yang ada ni tak dilanggar. Bagi orang luar, dari sini mungkin kelihatan seperti suatu penderitaan. Mana tidaknya, dipaksa untuk tak mandi, tak buang air dan apa-apa aktiviti kebersihan selama 3 hari berturut-turut. Sebaik saja mereka memulakan alam perkahwinan. Tetapi bagi kaum Tidung ni, mereka melakukan dengan kepercayaan penuh bahawa ia akan membawa kebahagiaan kepada perkahwinan mereka kelak. Yang ketiga, adat menghitamkan pengantin di Scotland. Untuk adat perkahwinan di Scotland ni, sebelum perkahwinan berlangsung, pengantin akan diculik oleh rakan baik mereka sendiri sebelum dituang segala campuran benda kotor yang diperbuat daripada susu basi, tepung, telur sehinggakan baju hantar kadang-kadang tu. Biasanya campuran tu semua adalah digunakan bertujuan untuk menghalau roh jahat yang mengganggu pengantin dan masih dilakukan di setengah tempat di Scotland. Bagi mereka, adat ni, contoh kalau pengantin ni boleh tahan dengan apa yang diorang macam apa yang diorang dibuat macam tu, dia seumpama dia akan bertahan lah menghadapi segala cabaran yang akan datang dalam alam perkahwinan. Seterusnya, adat yang keempat, membayar duit untuk menari dengan pengantin dekat Poland. Di Poland, para tetamu yang hadir majlis perkahwinan tu dibenarkan menari mesra dengan pengantin lelaki atau wanita. Namun begitu, mereka perlu membayar sejumlah wang untuk menari bersama pengantin. Duit kertas yang biasanya dimasukkan dekat sut atau gaun pengantin bertujuan untuk membantu pengantin memulakan hidup baru bersama nanti. Kini adat ni dah tersebar luas dan juga dipraktikkan hingga ke Filipina. Adat yang kelima di Mauritania, Afrika, iaitu hanya wanita gemuk yang boleh berkahwin.
Dekat Mauritania ni, hanya wanita berbadan besar dan gemuk saja yang dibenarkan kahwin. Sebab bagi mereka, wanita gemuk ni melambangkan kebahagiaan dan akan bernasib baik di dalam alam rumah tangga. Jadi, untuk mencapai adab perkahwinan yang pelik ni, para wanita iaitu pengantin akan dipaksa makan sampai gemuk sebelum perkahwinan mereka. Adat yang terakhir iaitu tetamu dibenarkan mencium pengantin. Dekat Sweden, tetamu perkahwinan mendapat peluang untuk mencium pengantin perempuan atau pengantin lelaki apabila salah seorang menghadap panggilan alam. Maksudnya pergi tandas lah. Lepas tu, sekiranya pengantin perempuan berjalan nak pergi tandas, wanita dekat majlis tu akan beratur lah nak pergi cium pengantin lelaki. Samalah macam kalau pengantin lelaki nak keluar dari majlis tu pergi tandas, lepas tu lelaki yang dalam majlis tu akan beratur lah nak mencium pengantin perempuan. Jadi sampai sini saja video kita untuk kali ini. Saya harap apa yang saya sampaikan dalam video ni sedikit sebanyak dapat menambah ilmu pengetahuan sesiapa saja yang menonton video ni. Kita pun tak sangka kan ada benda-benda yang pelik macam tu. Sungguh pun pelik. Itu adat masing-masing lah kan. Cuma kadang-kadang kita ingat adat yang ada dekat negeri kita atau negeri orang lain tu yang macam dah terpaling pelik lah. Tapi bila kita tengok adat-adat dekat luar negara ni, lagi banyak sangat benda-benda pelik yang diorang amalkan. Cuma kita tak tahu kan. Jadi sampai situ je. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.